Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan kita malam ni ayat 102 surah An-Nahl dari ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah Al-Quran itu yang menurunkannya melalui Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril, menurunkan daripada Tuhanmu dengan sebenarnya untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, yakni meneguhkan hati orang-orang yang beriman, wa hudan wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk dan juga khabar gembira bagi orang-orang yang menyerah dirinya, orang Islam. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka, yakni orang-orang yang kafir, berkata bahawasanya Quran itu diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang manusia yang tertentu. Orang-orang kafir menuduh bahawa Nabi belajar Quran daripada seorang manusia, yang manusia itu tidaklah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasanya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Padahal bahasa orang yang mereka tuduh bahawa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah seorang yang berbahasa Ajam. Bahasa Ajam maknanya bahasa bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Dan Quran ini adalah bahasa Arab yang terang. Lisan di sini bukan lidah, lisan ini maknanya bahasa. Dalam Quran tidak ada perkataan lughah dengan maksud bahasa. Bahasa Arab dinama al-lughatul arabiyyah. Tapi dalam Quran kalimah bahasa digunakan dengan perkataan lisan ataupun al-sinah ataupun al-sun. Lisan maknanya bahasa. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah, bahawa sesungguhnya yang tidak beriman, bahawa sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur, yakni engkar kepada Allah, menjadi kafir sesudah dia beriman. Maksudnya sesiapa yang murtad setelah dia beriman. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa menjadi kafir, bukan atas kehendaknya tetapi dipaksa. Padahal wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra, tetapi orang yang sengaja dengan lapang hati menerima kekufuran atas kehendak dan kemahuannya sendiri, maka itulah orang yang akan mendapat ghadabun minallah, kemurkaan daripada Allah, dan bagi mereka azab yang besar. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian itu maksudnya mereka memilih kekufuran dengan menolak keimanan disebabkan kerana mereka lebih mencintai kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan bahawasanya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudus. Dalam ayat sebelumnya, apabila orang-orang kafir menuduh bahawasanya Nabi SAW yang muftar mana mengada-ngadakan ayat Quran direka sendiri, sebab ayat Quran ni yang kita bincang minggu lepas
Ada ayat yang nasikh, ada ayat yang masuk setengah. Apabila Nabi menjelaskan bahawa ayat ini diturunkan dan ayat ini telah masuk, telah diganti dengan ayat yang lain, lalu mereka menuduh Nabi ini seorang yang suka main-main ataupun buat-buat, padahal itu berlaku dengan kehendak Allah. Katakanlah yang menurunkan Quran itu adalah Ruhul Kudus. Kalau terjemah Ruh Kudus maknanya Ruh yang suci, ataupun disebut juga Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin itu adalah gelaran bagi malaikat Jibril. Jibril yang menurunkan Quran maknanya bukan Nabi mereka cipta sendiri. Nabi terima daripada Jibril alaihissalam wahyu yang diturunkan kepadanya, dan ini berlaku bil haq sebenarnya untuk menguatkan, meneguhkan hati orang-orang yang beriman, dan juga sebagai petunjuk dan juga sebagai berita gembira bagi orang-orang yang Islam, orang yang menyerah diri. Ayat ini ada persamaan dengan ayat di akhir surah Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin, bahwasanya Quran itu diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh ar-ruhul amin, ruh yang sangat amanah. Ruhul amin merujuk kepada Jibril alaihissalam yang diberi gelaran sebagai Rasulun Karim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata yang diturunkan melalui utusan yang mulia Jibril. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin, malaikat yang mempunyai kekuatan di sisi Tuhan yang memiliki arasy yang sangat kukuh, sangat kuat. Muta'in thumma amin, malaikat Jibril sifatnya suatu makhluk yang sangat taat, lagi bersifat amin. Amin ini jujur, amanah. Jadi ayat ini menolak dakwaan orang-orang kafir bahawa Nabi SAW yang mereka Quran itu tuduhan mereka. Dia kata Nabi yang mereka yang buat, tapi Quran itu diturunkan melalui perantaraan Jibril dan datang terus daripada Allah. Jadi perkataan ruh dalam Quran, ruh, kita kata kenapa Jibril, nama Jibril disebut dengan ruh, Ruhul Kudus ataupun Ar-Ruhul Amin, nisbah kepada ruh. Sehingga ulama berbeza pendapat tentang satu ayat dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, mereka bertanya kepadamu tentang urusan ruh. Ada di kalangan ulama tafsir mengatakan ruh merujuk kepada ruh, nyawa dia, nyawa ruh. Orang dah mati kita kata ruh dia sudah tidak ada. Ada juga ulama tafsir mengatakan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi persoalannya, kenapakah malaikat Jibril dinamakan juga dengan ruh? Jawapannya ialah sebagaimana nyawa badan kita perlu kepada ruh untuk hidup jasad kita ni, maka jiwa kita, hati kita yang lebih tersembunyi, yang lebih sukar untuk dilihat, memerlukan ruh. Maksud ruh itu adalah Al-Quran. Jadi Jibril diberi gelaran Ar-Ruhul Amin sebab tugas dia menurunkan satu ruh untuk jiwa dan hati manusia. Maknanya kalau manusia tidak menerima Quran, dia dianggap jiwanya masih mati. Quran itu juga dinamakan ruh. Kalau Jibril dinamakan Ruhul Kudus ataupun Ar-Ruhul Amin, Quran juga dinamakan ruh. Dalam ayat di akhir surah Asy-Syura, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruhan, ruh daripada urusan ini. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran ada ruh, dan malaikat Jibril yang menurunkannya kepada Nabi kita juga disebut Ruhul Kudus ataupun Ar-Ruhul Amin. Ruh adalah suatu kata nama kepada makhluk yang tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat.
Nabi SAW hanya dapat melihat Jibril bila Jibril mari dengan rupa manusia. Tapi kalau mari dengan rupa malaikat, ia tidak dapat dilihat sebab ia daripada cahaya. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk menetapkan bagi orang yang beriman, maksudnya untuk memberi keteguhan kepada hati mereka, supaya mereka yakin, orang beriman yakin bahawa Quran ini benar-benar daripada Allah, kerana ia diturunkan melalui Jibril, benar-benar daripada Allah. Dan Quran sifatnya diturunkan secara munajjaman ataupun secara tadarrujan, secara beransur-ansur, secara sedikit-sedikit. Quran tidak diturunkan sekaligus, diturunkan sedikit-sedikit. Wa Qur'anan faraqna wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dengan sebenarnya, dengan cara yang sebenarnya kami menurunkan Quran, dengan cara sebenarnya kami menurunkannya. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Antara anzala dengan nazala lain. Anzala turun sekaligus, kalau nazala turun secara beransur-ansur. Adapun Quran yang dikatakan turun sekaligus, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu sekaligus. Dan peristiwa itu berlaku pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam Al-Qadar. Anzalna berbeza dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna, tidak inna anzalna. Tapi dalam surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul, tidak dikatakan inna nahnu nazzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ada perbezaan antara anzalna dengan nazzalna, antara turun sekaligus dengan turun secara beransur-ansur. Sekaligus itu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang beransur-ansur bermula daripada wahyu pertama, iaitu surah Al-Alaq, awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut qaul yang masyhur berlaku pada 17 Ramadan. Sebab itu kita sambut nuzul Quran mulai puasa 17 Ramadan. Itu yang ramai keliru, 17 Ramadan. Lepas tu kata Quran turun malam Al-Qadar. Waktu turun sekaligus malam Al-Qadar. Adapun nak nuzul Quran itu penurunan yang pertama kepada Nabi, merujuk kepada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Quran ini turun secara beransur-ansur. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu telah kami agih-agihkan penurunannya, tidak turun sekaligus. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan hati Nabi. Sebab kalau turun sekaligus, kita akan terasa berat. Para sahabat lah, khususnya para sahabat akan terasa berat untuk laksanakan segala perintah dalam Quran sekaligus. Tetapi penurunan itu berlaku secara beransur-ansur. Kita sendirilah, kita buat contoh, kalau kita nak beli sesuatu yang mahal harganya, beli kereta, beli rumah, harga mahal, kita nak bayar cash tunai, mungkin berat lah. Maka kalau kita bayar sikit-sikit, maka tidak terasa yang banyak tu banyak, tapi habis juga, tapi sikit-sikit. Itu boleh rujuk dalam ayat di akhir surah Hud. Dalam ayat wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuada. Dan setiap satu daripada kisah nabi-nabi itu kami ceritakan kepadamu ya Muhammad untuk meneguhkan hatimu. Ataupun dalam surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan Quran kepada Nabi sekaligus? Sekaligus di mana turun? Turun stokolan, turun 30 juz. Maka jawapan daripada Allah, kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Demikianlah
Kami mahu untuk menetapkan hatimu, memberi keteguhan kepada hati Nabi juga para sahabat. Lalu kami membacakannya mengikut penurunannya. Jadi Quran diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam untuk liyuthabbital ladzina amanu. Penggunaan kalimah nazzalahu, kul nazzalahu ad-dalah ala anna at-tanzil syai'an fa syai'an ala hasabil hawadith wal masalih, menunjukkan bahawa penurunan itu berlaku sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an maknanya qalilan fa qalilan, mengikut peristiwa-peristiwa dan keperluan yang berlaku. Keperluan yang berlaku di atas muka bumi. Ada setengah ayat turun mengikut sebab yang tertentu yang disebut sebab nuzul. Walaupun ada setengah ayat turun walaupun tidak ada sebab. Al-Quran juga sebagai hudan, sebagai busyra, sebagai petunjuk dan sebagai berita gembira. Ini mengulang balik ayat yang sebelumnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa busyra wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dalam ayat sebelumnya ada perkataan rahmah, hudan wa rahmatan wa busyra. Dalam ayat ini wa hudan wa busyra lil muslimin sama dengan ayat di awal surah An-Naml, Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin. Di sini hudan wa busyra lil muslimin sebagai petunjuk dan juga sebagai busyra. Busyra maknanya berita gembira. Berita gembira. Salah satu perkara yang menyeronokkan kita adalah hidup apabila kita mendapat berita yang gembira. Maksud berita gembira ni banyaklah. Sama ada kelahiran cahaya mata, boleh cucu baru, dapat rezeki bertambah, apa-apalah. Banyak perkara yang kita boleh sifatkan sebagai busyra. Busyra. Orang Arab biasa kalau kedai-kedai dia ada jualan akhir tahun ni ada jualan apa dia? Potongan harga, diskaun, takhfidat kubra. Potongan besar-besaran. Busyra as-sarah, berita gembira yang menyenangkan anda. Dia tulis busyra as-sarah, berita gembira yang menyenangkan. Mana menyenangkan pembeli pengguna sebab ada potongan harga. Walaqad na'lamu annahum yaqulun, sesungguhnya kami yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa mereka berkata. Allah Ta'ala mengetahui dengan tamamal ilmi, dengan pengetahuan yang sesempurnanya, tahu sungguh-sungguh bahawasanya mereka yakni al-musyrikuna, orang-orang musyrik, menuduh bahawasanya Al-Quran itu dipelajari oleh Nabi melalui seorang lelaki, padahal lelaki itu adalah seorang ajam, ataupun seorang yang bukan berbangsa Arab. Adalah ceritanya di mana di Mekah pada masa itu terdapat seorang budak lagi bukan orang tua, budak yang Nabi selalu mengunjunginya untuk mengajar kepadanya beberapa perkara daripada urusan agama. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang melihatnya menuduh, dia kata Muhammad ambil Quran dia ni, ambil dia ni. Padahal dia ni itu seorang ajamiyun, seorang yang bukan berbangsa Arab. Mereka mengatakan dalam keadaan jahil kerana menuduh bahawasanya Nabi SAW mengambil Quran daripada seorang yang bukan berbahasa Arab, yang la ya'riful Arabiyah, tidak mengetahui bahasa Arab. Ismuhu, namanya disebut namanya Jabar. Ada pendapat lain mengatakan namanya Bal'am. Dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir itu Syekh Safir Rahman An-Mubarak Furi mengambil pendapat kedua. Dia kata budak yang orang-orang Quraisy tuduh Nabi belajar Quran dengan budak itu namanya Bal'am. Qila, dikatakan namanya Ya'ish, seorang budak kepada Bani Hadrami. Ada pendapat kata namanya Jabar, Bal'am, Ya'ish.
Tapi nama-nama ini tak penting, tetapi peristiwa ini berlaku. Hak pentingnya ia berlaku dan tuduhan itu tidak benar. Kerana lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun, bahasa yang mereka tuduh Nabi belajar dengan orang itu adalah orang yang berbahasa ajam dan tidak menggunakan bahasa Arab. Baik, persoalannya kenapa digunakan perkataan lisan? Sebab bahasa adalah yang manusia guna dengan lidah. Yang manusia gunakan dengan lidah. Tadi saya dah beritahu, dalam Quran tidak ada perkataan al-lughah dengan maksud bahasa, tak ada. Bahasa yang digunakan, perkataan yang membawa kepada maksud bahasa adalah lisan. Dalam surah apa tadi, Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah Ta'ala tak kata bilughatin arabiyyah mubinah, bahasa Arab itulah bilisanin arabi, dengan lidah Arab yang terang. Dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwani, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia menciptakan langit dan bumi dan berbezanya bahasa-bahasa kamu. Wa ikhtilafu alsinatikum, tidak diturunkan ayat dengan wa ikhtilafu lughatikum, berlainan bahasa kamu, tapi berlainan lisan. Itu merujuk kepada bahasa. Lisan merujuk kepada bahasa ataupun pertuturan, percakapan manusia. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia boleh bercakap, dan dia juga yang menjadikan manusia berbeza satu bahasa dengan bahasa yang lain. Kenapa tidak dicipta satu bahasa sahaja? Jadi kepelbagaian itu menggambarkan kebesaran Allah. Ada macam-macam bahasa. Orang Melayu saja ada macam-macam bahasa, dah ada punya lahjah, dia punya dialeknya. Orang Kelantan kecak gini, orang Gan cakap lain pula. Kalau mai orang Kedah pula lain pula bahasa. Jadi kepelbagaian bahasa menggambarkan azamatullah, kebesaran Allah. Mana bahasa tu ada pelbagai. Bahasa Arab adalah bahasa dipanggil bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi ini, bahasa apa disebut dengan lahjah Bani Tamim. Bahasa Arab juga disebut sebagai lughatul dad, bahasa fusah, bahasa yang sangat indah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, walaupun dia tu daripada keturunan Arab, orang Arab, dia juga mengambil bahasa bertahun-tahun untuk mendalami bahasa Arab. Pelik kita kata orang Arab, tapi dia sendiri belajar bahasa Arab untuk dia merasai lebih dalam lagi keindahan, keunikan bahasa Arab. Sebab tu pengalaman nama belajar masa di fakulti syariah, dia ada juga subjek nahwu, saraf. Yang ajaibnya, orang Arab yang boleh bertutur bahasa Arab dengan fasih, ada yang fail dalam subjek nahwu. Nahwu ni grammar, kecek boleh tapi nahwu tak lulu. Kita kecek Arab yang ngakak pun boleh dulu, pelik. Mana dia melibatkan dua kemahiran yang berbeza. Waktu maharatul kalam, hak bercakap ni kemahiran berbahasa, tapi dari segi betul atau tidak grammar nahwu tu masalah lain. Budak-budak Arab cukup takut. Dia kata subjek nahwu di antara dia takut. Kalau ngaji dia usali ila awdahil masalik, dan mana kita nahwu yang lain. Ada pula ikhtilafun nuhah, perbezaan pandangan ulama-ulama nahwu. Al-Kufiyun kata macam Al-Basri, lagilah digaruk pada itu. Dia tu orang Arab dah tu. Itu kata bahasa ni sesuatu yang unik. Lisanun Arabiyyun mubin. Jadi mana mungkin mereka menuduh Nabi belajar Quran dengan seorang yang tidak berbahasa Arab, sedangkan Quran adalah bahasa Arab yang sangat jelas, yang terang. Di awal surah Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab yang terang jelas, mudah-mudahan mereka berfikir.
dalam surah Az-Zukhruf, Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Quran itu diturunkan ia dalam bahasa Arab, mudah-mudahan mereka itu berfikir. Katakanlah Quran itu tidak bahasa Arab, macam mana? Nabi berbangsa Arab, orang keliling dia semua cakap bahasa Arab, tiba-tiba tidak bahasa Arab. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Kalaulah Quran ini diturunkan dalam bahasa A'jami, walau anna Qur'anan a'jamiyyan laqalu, mereka akan berkata kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, sebab kami bukan orang yang faham bahasa Ajam. Dan Allah Ta'ala mengemukakan pertanyaan a'jamiyun, asalnya a'jamiyun, tapi dalam bacaan hafaz ini kena baca tashil, a'jamiyun. Kita egek pula, kita tarik hamzah yang pertama masuk dan hamzah yang kedua, a'jamiyun wa arabi, walaupun asalnya ada dua hamzah, a'jamiyun, yani hal a'jamiyun, adakah dalam bahasa Ajam yang mereka minta, padahal Quran ini wa arabiyun, dalam bahasa Arab. Jadi di sini bila kita faham bahawa Quran ini adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, sebenarnya menjadi suatu, walaupun tidak fardu ain pun, menjadi suatu yang lebih baiklah bagi kita belajar bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Kalau kita ada usaha boleh, kalau kita ada usaha, ada kemahuan. Ada setengah tu cikgu dia tak ada latar belakang pengajian Arab pun, ceritanya dia belajar dengan Ustaz Tahadi. Ustaz Tahadi sahulah orang Amerika yang belajar bahasa Arab, sehingga dia boleh bertutur cikgu kita dalam bahasa Arab. Mana ada keberkesanan. Dan lebih mengejutkan kita, ada sebuah universiti di Korea bahasa Arab tu, ada banyak tunjuk dalam klip video dalam WhatsApp, pensyarah dia, pelajar-pelajar dia fasih berbahasa Arab, sehingga seorang student tu boleh baca surah Fatihah, sedangkan dia kafir, belum Islam lagi, tak masuk Islam. Jadi bahasa Arab tu menjadi suatu wasilah yang lebih memudahkan kita untuk dakwah dia masuk Islam, sebab dia sudah belajar bahasa Arab. Kita dengar pun kagum, pensyarah wanita pakai skirt, tudung tak pakai, bercakap bahasa Arab fasih, mudah-mudahan bercakap bahasa, sedangkan dia tak pernah pergi ke negara Arab. Sebab tu betul orang kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Kalau kita nak, kita akan buat, tapi kalau kita taksi ni mana tak nak lah, maka kita akan buat macam-macam alasan. Kita tak gini, bila kita guna bahasa Arab, sebenarnya kita telah menggunakan bahasa yang pernah digunakan oleh Nabi SAW dengan para sahabat baginda. Walaupun ada kaum menyatakan bahasa Arab adalah bahasa ahli syurga, itu sebenarnya tidak jelas. Itu tidak sahih. Tidak ada dalil yang sahih menthabitkan bahawa bahasa ahli syurga adalah bahasa Arab, tak sahih. Tapi yang sahih, Quran bahasa Arab, ya. Hadis Nabi ini bahasa Arab, dan Nabi kita pun Arabi, seorang yang berbangsa Arab. Tapi di sisi Allah Ta'ala, bukan soal bahasa dan bangsa itu yang menjadi perkiraan. Kita kata tak aci, ya, kita bukan nak jadi orang Melayu pun. Kita kan boleh nak jadi orang Arab dan nak bercakap bahasa Arab. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Yang dinilai adalah orang yang bertakwa. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Maksud tidak beriman, orang yang ingkar, orang yang berpaling, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak akan diberi hidayah, tidak akan mendapat petunjuk, disebabkan sikap mereka tidak mahu beriman. Sebenarnya tak ada sebab untuk manusia tidak beriman. Tidak ada sebab untuk manusia tidak beriman,
kerana buktinya jelas, terang, kecuali semata-mata sombong dan angkuhnya dia. Benda hak jelas dah betul, kenapa untuk mengatakan aku tak setuju, jelas. Itu menggambarkan kesombongan orang-orang yang kafir, yang tidak mahu beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi oleh kerana mereka memilih untuk tidak beriman, maka Allah Ta'ala tidak memberi hidayah. Maka di sini Allah Ta'ala tidak beri hidayah bukan kerana Allah Ta'ala nak menganiaya si hamba tu, tetapi si hamba itu sendiri memilih jalan yang salah. Walaupun Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan semua manusia beriman dan dapat petunjuk, tetapi manusia diberi ikhtiar, pilih. Tetapi apabila dia memilih kerana mengikut hawa nafsu, pilih jalan yang salah, tidak mahu beriman, maka Allah Ta'ala menentukan bahawa orang berkenaan tidak berhak mendapat hidayah. Adapun orang beriman, mereka akan diberi hidayah, dan petunjuk tu, hidayah tu akan bertambah-tambah. Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Adapun orang yang mendapat petunjuk, maka Allah Ta'ala tambahkan lagi untuk mereka petunjuk ataupun hidayah. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Bahawa sesungguhnya yang mengada-ngadakan pendustaan terhadap ayat Allah adalah orang-orang yang tidak beriman. Yani mustahil bahawa Nabi SAW mereka cipta ayat Quran sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang musyrik. Adapun yang sengaja mereka al-kadhib, pendustaan, adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka itulah orang-orang yang berdusta. Dari segi maksud asal perkataan ini merujuk kepada al-musyrikuna min Quraisy. Orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Quraisy, mereka itulah al-kadhibun, orang-orang yang berdusta. Itu dari segi peristiwa turunnya ayat ini. Tapi dari segi ibrah, pengajaran, ianya meliputi semua pihak yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka itulah yang dianggap sebagai orang yang telah mengadakan pendustaan. Mereka cipta benda yang tidak benar lalu disembahkan kepada Allah Ta'ala dan juga Islam. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat 109, ayat ini penting untuk kita faham sebab dia menjadi garis pemisah, salah satu garis pemisah antara iman dan kufur. Seseorang yang dipaksa menjadi kafir, dia tidak akan menjadi kafir kalau hatinya masih tetap beriman. Sesiapa yang menjadi kufur setelah dia beriman, kecuali ada illa, kecuali orang yang dipaksa. Padahal ketika dipaksa hatinya masih kekal dengan iman, maka orang sebegini diberi kemaafan. Yang tidak diberi kemaafan adalah orang yang menjadi kafir dalam keadaan hatinya terima dengan rela hati, dengan kehendak dia sendiri, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah dan azab yang pedih. Menarik untuk kita melihat ayat ini sebab ada kisah yang dikaitkan dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir salah seorang sahabat yang dia dan ayah dia Yasir, termasuk ibunya Sumayyah, di antara golongan yang terawal masuk Islam di Mekah. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Abu Ubaidah, Muhammad bin Jarir bin Yasir, ia berkata, orang-orang musyrik menangkap Ammar bin Yasir lalu menyiksanya sehingga Ammar terpaksa menuruti beberapa keinginan mereka. Maksudnya terpaksa mengaku dia kembali kepada agama jahiliyah. Akhirnya setelah berakhir penyiksaan itu, dia datang bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya. Nabi pun soal dia balik, kaifa tajidu qalbaka, bagaimana kamu mendapati hatimu? Sebab kerana tidak tahan diseksa, tengok dah sakit dah diseksa tu. Ayah dia mak dia mati syahid,
ayah dia mati syahid, mak dia wanita yang terawal masih syahid. Ammar ni dia mati dalam peperangan Jamal, tak silap, peperangan Jamal sama Khalifah Ali bin Abi Talib. Dia terpaksa mengaku kembali kepada agama jahiliyah untuk untuk tidak membiarkan dirinya terus diseksa. Kemudian bila Nabi tanya, kaifa tajidu qalbaka, bagaimana kamu mendapati keadaan hatimu? Katanya, hatiku tetap tenang dalam keimanan kepada Allah. Lalu baginda bersabda, in adu fa'ud, jika mereka mengulangi seksaan ke atas kamu, maka silakan kamu melakukan kembali. Ini tidak salah kamu mengaku kembali kepada kufur padahal hati kamu masih tetap beriman. Ini dipanggil rukhsah, kelonggaran. Walaupun sebenarnya lebih baik bagi Ammar memilih azimah. Azimah ni tetap dengan beriman juga, mati pun matilah. Tetapi dia memilih satu kelonggaran, dia mengaku kembali kepada agama jahiliyah, tetapi dia tidak dikira kafir sebab hatinya masih tetap beriman. Begitu juga berlaku kepada sahabat lain seperti Bilal bin Rabah. Satu kisah yang menarik kedua berlaku kepada Hubayb bin Zaid al-Ansari. Hubayb bin Zaid yang telah ditangkap, diseksa oleh Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah ni seorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Apabila ditangkap oleh Musailamah, lalu Musailamah bertanya kepada Hubayb bin Zaid, adakah kamu mengakui bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah? Jawab Hubayb, ya. Musailamah berkata, adakah kamu bersaksi, kamu mengaku aku ini Rasulullah? Maka dengan jelas Hubayb menjawab, aku tidak mendengar. Gambarnya aku tak dengar. Kata apa? Walala tak dengar, pura-pura tak dengar. Bila Musailamah kata, adakah kamu mengaku yang aku juga utusan Allah? Bila Hubayb kata, aku tak dengar. Lalu Musailamah membunuh Hubayb, memotong-motong bahagian badannya satu persatu. Matilah dia, mati syahid. Kerana dia tidak mahu mengaku Musailamah sebagai utusan Allah. Ini orang yang jahatlah sebab dia mengaku sebagai Nabi. Dan lebih menyayat hati lagi, kisah ketiga berlaku kepada Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Kisah disebut oleh Al-Hafiz Ibn Asakir, seorang ahli sejarah bernama Ibn Asakir, di mana Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi telah ditawan oleh pasukan Rom. Setelah dibawa kepada Raja Rom, Raja Rom berkata, masuklah kamu agama Kristian, maka aku akan berikan sebahagian daripada kerajaanku dan aku akan nikahkan kamu dengan putriku, kata Raja Rom kepada Abdullah bin Hudzafah. Apa jawab Abdullah? Andai kamu berikan semua yang kamu miliki dan yang dimiliki oleh bangsa Arab, supaya aku berpaling daripada agama Muhammad ini, maka pasti aku tidak akan lakukannya. Lalu raja itu berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu. Nak bunuh tu. Abdullah pun jawab, silakan bunuh. Kalau nak bunuh. Lalu ia disalib. Salib maksudnya diikat pada tiang kayu. Salib macam mana? Ikat tangan, ikat kaki. Lalu diperintahkan para pemanah untuk memanah dekat dengan kedua tangan dan kakinya. Sebelum panah tu mari tawar lagi. Kalau nak lepas boleh, tapi dengan syarat kamu kena masuk Kristian. Namun dia tetap pendiriannya. Dia kata, tak apa, aku mati asal aku mati dalam keadaan yang sangat kritikal. Dia diturunkan daripada tiang salib, tak jadi dipanah. Lalu Raja Rom membawa sebuah kuali yang besar. Dalam kuali itu dimasukkan air, dipanaskan air sehingga menggelegak. Kuali itu dibuat daripada tembaga, lalu dipanaskan sehingga menggelegak air dalam kuali. Kemudian dibawa seorang tawanan Islam. Orang tawanan ada yang adalah orang Islam yang ditawan oleh kerajaan Rom. Dia ambil seorang tawanan itu, dia kata, mu tengok siapa nak bunuh dia ni. Lalu tolak dalam
kuat kuali pula dalam apa tadi, kawah air yang menggelegak. Kita dengar apa rasa ketah habis lutut. Macam mana seorang manusia tolak adalah kawah air yang menggelegak, maka matilah dia sehingga tulangnya menjadi hangus. Dan Abdullah melihat perkara itu dengan kedua matanya. Dia tengok orang tu mati, hacun lebuh, cabut habis tulang apa, perut cubit habis dalam kawah tu. Lepas ni dia pula keterjun. Tapi dia tetap mengatakan, aku tidak akan tukar agamaku. Akhirnya dia pun diangkat untuk dilemparkan ke dalam kuali atau dalam kawah yang besar itu. Lalu dia menangis dan ingin benar-benar ingin memasukinya. Lalu raja pun memanggilnya. Dia kata, sesungguhnya aku menangis kerana jiwaku hanyalah satu. Jiwa yang saat ini dilemparkan dalam kuali dalam kawah yang besar ini kerana berada pada jalan Allah. Aku ingin sekali memiliki jiwa sebanyak rambut yang ada pada tubuhku. Maksudnya dia kata, kalau aku mati, aku nak hidup lagi. Mu nak bunuh-bunuh, aku hidup lagi. Lepas tu mati, hidup pula, boleh bunuh pula. Lalu jiwaku disiksa pada jalan Allah. Tapi akhirnya tak jadi masuk dalam kuali ataupun dalam kawah tu. Ada riwayat lain menyebut Abdullah bin Hudzafah di penjara selama beberapa hari tidak diberi makan dan minum, tetapi dikirimkan kepadanya arak dan daging babi. Makanan lain tak beri, dah arak dengan daging babi. Lalu dia tidak mendekatinya, tidak menyentuhnya. Lalu ditanya, kenapa kamu menolak makanan itu? Dia kata, sebenarnya dalam keadaan seperti ini, arak dan babi itu telah halal bagiku, sebab dia terdesak. Orang yang terdesak, famanitturra ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaih. Kalau terlalu dahaga, mungkin mati, boleh diminum sikit, tapi dalam keadaan lain tak diminumlah arak tu. Ataupun daging babi, keadaan biasa tak boleh minum, itu tak boleh makan, itu haram. Tapi dalam keadaan muttar, terdesak, sebab nak menyelamatkan nyawa, dia boleh makan sekadar. Dia kata, dalam keadaan macam ni boleh aku makan, tetapi aku tidak mahu membuatmu gembira kerana aku memakannya. Jadi aku rela lapar supaya kamu tengok aku ni sangat kuat semangat. Akhirnya raja tu kata, kalau begitu kamu ciumlah kepalaku, mulai dekat mu cium dahi aku. Maka aku akan bebaskan kamu. Lalu Abdullah kata, adakah bersamaku juga akan dibebaskan seluruh tawanan kaum muslimin? Lalu raja kata, ya, kalau kamu sanggup cium dahi aku bebaskan kamu dan bebas semua kaum muslimin. Lalu pun dia pun mengucap kepada raja, kemudian dia bersama dengan tawanan lain dibebaskan. Jadi kisah ni adalah kisah yang sangat menarik dalam sejarah. Disebut oleh Al-Hafiz Ibn Asakir, menunjukkan bahawasanya para sahabat ini seorang yang sangat kuat keimanan dan tidak mudah mengalah. Walaupun sebenarnya mereka boleh memilih jalan rukhsah untuk menyelamatkan iman, sebab yang diambil kira menjadi kafir adalah dengan kerelaan, dengan kehendak, dengan kemahuan sendiri. Adapun ukriha, orang yang dipaksa, tidak jatuh hukum kafir. Tidak jatuh hukum kafir. Boleh jadi ada orang kafir mari letak senjata tajam tekuk kita. Dia kata, kalau kamu tidak begini-begini, kita pun terdesak macam mana. Mungkin bagi orang tak berani, dia akan mengaku bahawa dia ikut je orang itu, selamatlah dia. Tapi bagi orang yang berani, dia kata, tak apa, nak bunuh aku, nak sembelih aku sembelih, tapi aku sanggup mati dalam keadaan Islam. Itu adalah suatu perbezaan antara rukhsah dengan azimah. Boleh memilih rukhsah, tetapi lebih baik memilih azimah. Jadi hukum paksaan ni dia ada satu hukum yang khusus dalam masalah fiqh. Orang yang dipaksa menjadi kafir tidak menjadi kafir sebab dipaksa. Orang yang dipaksa mentalakkan isterinya tidak ada talak. Apa dia lagi? Tak berlaku. Hukum itu tidak berlaku. Dipanggil hukum al-mukrah, orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa, an-nasi, orang yang lupa, dan juga orang yang majnun, orang yang gila.
orang gila, orang yang terlupa dan orang yang dipaksa. Ketiga-tiga golongan ini adalah orang yang tidak dikenakan hukum bersalah ke atasnya kalau dia buat benda yang salah, sebab bukan atas kehendak dan pilihannya. Yang dikira salah adalah kalau disengajakan dan atas pilihannya sendiri. Walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidaklah menjadi kesalahan ke atas kamu perkara yang kamu tersilap, yakni tidak sengaja. Yang dikira salah adalah perkara yang disengajakan oleh hati kamu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. 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 Kalau ada dakwaan mengatakan di zaman Nabi Quran sudah ditadwin kan, sudah dibukukan, itu perlu kepada dalil yang sharih. Tapi yang masyhur di kalangan ulama ulumul Quran itu tidak berlaku. Al-Quran dibukukan mengikut qaul yang sahih di zaman Abu Bakar atas cadangan Umar Al-Khattab apabila ramai para sahabat yang hufazul Quran, penghafal Quran yang mati dalam peperangan. Ya, penulis wahyu ada, cuma Quran dalam keadaan orang kata tidak tak setepat lah. Tidak di buku, tidak buku Quran yang kita guna sekarang dipanggil mushaf. Mushaf ni Quran yang dalam satu buku. Sebab zaman Nabi dia kata-kata atas kertas ada, atas kulit binatang ada, atas macam-macam lah. Kertas tu dah ada dah, tapi tidak dalam satu buku yang komplit seperti sekarang ni, start dengan surah Fatihah, surah Baqarah, Ali Imran, habis 114 surah. Dirujuk pada seorang sahabat. Sebenarnya dakwah Syiah tu dia berlaku setelah kurun yang terkemudian. Tapi kalau benda tu benar-benar ada, sahabat Nabi tidak akan sembunyikannya kalau betul ada. Kalau betul ada dakwaan yang mengatakan Mushaf Fatimah tu benar-benar ada. Sebab setelah Quran dikumpulkan, ramai di kalangan sahabat-sahabat yang kutabul wahyu, penulis wahyu yang senior, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit, masyhurnya Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat menulis wahyu. Cuma memang ada perbezaan lah mereka awal, sebab Quran ni diturunkan dengan banyak slang. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan dengan tujuh huruf. Tapi 7 huruf ni sebenarnya sahih bukan merujuk pada 7 qiraat, bukan merujuk pada qiraat Hafaz, qiraat Ibnu Katsir, ada Qalun, As-Susi, Ad-Duri, Hamzah, qiraat apa dia lagi, qiraat Warash. Bukan hak tu, hak 7 tu merujuk kepada perbezaan dari segi huruf susunan yang membawa kepada banyak bacaan. Ada baca taklil, ada baca imalah, perbezaan. Tetapi
pada zaman Sayyidina Uthman, apabila perbezaan ini menimbulkan masalah di kalangan sahabat-sahabat, khususnya orang baru masuk Islam, maka akhirnya dia ambil saja. Orang lain semua dihapus kira. Dia ambil sa. Dari segi penulisan, maka dinamakan mushaf Uthmani, merujuk kepada zaman. Tapi wallahu a'lam, macam mana boleh timbul dikatakan mushaf Fatimah, sebab kalau benda tu dah ada, maka itulah. Tapi benda tu dakwaan tu berlaku selepas tu. Dan kita yakin dengan janji daripada Allah bahawa dia akan menjaga Al-Quran, akan memeliharanya. Pengumuman yang tidak menyebabkan apa? Dah. Itu kita yakin bahawa apa yang sahabat buat itu adalah benar. Kita yakin sebab kebenaran sahabat itu sendiri diperakui dalam Quran. Dan ayat 100 surah At-Taubah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, meliputi semua sahabat muhajirin ansar. Mereka adalah golongan yang thiqah, yang boleh dipercayai dengan perakuan daripada Quran. Maka adalah mustahil untuk mengatakan bahawa sahabat telah berlaku khianat. Memanglah dia helah Syiah ni, cara dia nak suruh kita tinggalkan Islam ialah kita tak percaya pada sahabat. Kalau tak percaya pada sahabat, habis, habis, tak ada agama ni, runtuh habis. Bukan sahaja Quran, termasuk hadis Nabi, semua kita nak solat macam mana, sebab sahabatlah yang, kalau dalam ulumul Quran, macam mana kita tahu ayat ni, surah ni di sini sahabat. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dia kata tidak ada mana-mana satu ayat yang diturunkan kecuali aku tahu bila diturunkan, di mana ia diturunkan. Hebat. Dari sudut pemahaman Quran yang lebih advance ialah Ibnu Abbas, tapi yang lebih tahu tentang ayat-ayat yang diturunkan tu mana kepada siapa, peristiwa apa, Abdullah bin Mas'ud. Yang lebih alim tentang contoh setengah macam ilmu faraid apa itu seperti Ubay ke Zaid. Mana sahabat ni dia ada kelebihan masing-masing dari sudut Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kalau baca apa ni baik, bacaan yang Zaid bin Thabit tak daripada Ubay bin Ka'ab. Dia salah seorang, kalau kita tengok dalam sanad bacaan biriwayati Hafsin an Asim, riwayat Hafs daripada Imam Asim, salah satunya nama sahabat seperti Ubay pun ada, Zaid pun ada, Utsman bin Affan. Mana Quran ni dipindahkan kepada kita dengan sanad yang lengkap dan sanad yang boleh dipercayai. Jadi kalau Syiah mendakwa ada mushaf yang dinamakan Fatimah, kita nak mana sanad ni? Sanad dia takut. Sanad tu sanad yang direka cipta, yang tidak wujud